Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Izzah Madia binti Ismail. Nombor meja saya di 2019-2021-408. Okey, kami daripada kumpulan 3 ingin membentangkan mengenai konsep mandala di Siam sehingga abad ke-19. Okey, berikut merupakan ahli kumpulan untuk kumpulan 3. Okey, saya ingin membentangkan mengenai pengenalan berkaitan dengan mandala ataupun berkaitan dengan konsep mandala. Okey, perkataan mandala ini ia berasal daripada Sanskrit ataupun Sanskrita yang membawa maksud lingkaran ataupun bulatan. Okey, konsep mandala ini ia mengandungi 3 bulatan. Bulatan pertama iaitu ibu kota, bulatan kedua wilayah gubernur dan bulatan terakhir iaitu bulatan ketiga merupakan bulatan untuk tanah jajahan. Okey, struktur politik untuk konsep mandala ini ia bersifat pusat. Okey, maksudnya wilayah itu di bawah penguasaan seorang raja. Maksudnya seorang raja saja yang boleh memerintah wilayah tersebut. Okey, yang kedua mengandungi 3 buah pusat yang mewakili wilayah yang menerima darjah penguasaan berlainan. Okey, seterusnya di tengah bulatan mandala itu, ia merupakan ibu kota dan ia merupakan kawasan raja ataupun kawasan penguasa raja. Okey, maksudnya kat situlah kawasan tempat raja tidur, kawasan maksudnya raja nak mentadbir dan sebagainya. Okey, contohnya macam dekat Malaysia ni, di Putrajaya itu merupakan kawasan pusat pentadbiran. Kat situlah tempat Perdana Menteri duduk dan kat situlah Perdana Menteri buat kerja dia. Macam tu. Okey, seterusnya di sekeliling wilayah tersebut diperintah oleh putera dan gubernur, dan putera-putera dan gubernur tersebut itu dilantik oleh raja yang memerintah wilayah tersebut. Okey, maksudnya sistem mandala ini ia menggambarkan struktur politik yang bersifat pusat seperti persekutuan beberapa kerajaan yang dipersatukan oleh suatu kerajaan induk. Okey, ataupun kelompok-kelompok kerajaan kecil yang tunduk pada suatu pusat kekuasaan. Okey, contohnya kat Ayutthaya tu ialah wilayah di tengah kerajaan, dan antara wilayah-wilayah kecil yang di bawah penguasaan Ayutthaya tu ialah Taroe, Nakhon Luang, Bang Sai, Bang Pan, Wang Noi dan banyak lagi. Okey, untuk poin seterusnya ataupun untuk poin selanjutnya, saya akan bagi kawan saya ataupun member saya untuk bentangkan. Okey, sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera diucapkan. Nama saya ialah Muhammad Syazwan bin Makno. Nombor metrik saya ialah D2019-2091-406. Baiklah, saya akan meneruskan lagi sesi pembentangan ini. Digunakan sebagai model. Model ini akan menggambarkan atau memperlihatkan tentang penyebaran kekuasaan politik dalam sejarah Asia Tenggara pada waktu kekuasaan setempat, dan ia merupakan salah satu perkara yang amat penting pada ketika itu. Konsep mandala ini juga digunapakai oleh banyak negara dalam pemerintahan mereka. Yang seterusnya, tidak boleh memiliki lebih daripada satu raja. Dalam konsep mandala ini ada ditekankan mengenai raja, di mana setiap kawasan atau tempat tidak boleh memiliki lebih daripada satu raja agung atau lebih dikenali sebagai cakrawatin mengikut fahaman Hindu-Buddha. Sekiranya memiliki lebih daripada satu raja, maka persaingan dan peperangan antara kedua-dua raja tersebut akan berlaku sehingga munculnya seorang raja yang dikenali sebagai raja penakluk. Yang seterusnya, agama Hindu-Buddha. Perkembangan yang pesat terhadap agama Hindu-Buddha di rantau Asia Tenggara telah menyebabkan konsep mandala ini berkembang dengan lebih meluas sehingga diketahui oleh seluruh rantau Asia Tenggara ini. Namun, ada yang mempercayai bahawa konsep mandala ini dipengaruhi oleh China.
Ia dapat dilihat daripada sistem persamaan ufti, di mana golongan bawahan ataupun golongan yang diperintah akan memberi sesuatu kepada golongan yang diperintah ataupun golongan atasan. Dalam Cina pula, dinasti Cina yang memerintah akan menerima sesuatu daripada golongan bawahan sebagai tanda ataupun sebagai hadiah taat setia mereka terhadap golongan pemerintah. Salam sejahtera, nama saya Elvaraninius, memegang nombor kad metrik di 2019-209-1414. Saya akan membentangkan bahagian konsep mandala dalam sistem pemerintahan. Poin yang pertama, konsep Devaraja diguna pakai dalam menunjukkan kedaulatan dan kekuasaan Devaraja. Devaraja merujuk kepada Tuhan atau Raja. Pada awalnya, konsep Devaraja diamalkan untuk tujuan menaikkan martabat dan kekuasaan pemerintah tempatan. Poin yang kedua, Devaraja turut menguasai pusat Mandala. Ini menyebabkan berlakunya masalah di mana kerajaan-kerajaan tidak mempunyai birokrasi yang kukuh, terutamanya dalam menguruskan hal-hal wilayah. Walaupun wujud susunan kementerian mengikut tugas, namun ianya tetap tidak begitu jelas dan ketat. Poin yang ketiga, konsep ufti adalah diutamakan, di mana negara-negara yang mengamalkan konsep mandala mengamalkan hubungan dua hala yang merujuk kepada perhubungan politik dan kebudayaan antara dua negara. Seterusnya, penguasaan wilayah tertentu oleh putera raja atau pembesar-pembesar adalah lebih menonjol. Secara teori, raja mempunyai hak untuk memungut cukai, memegang kuasa pengadilan, dan memiliki tanah. Namun, pungutan cukai, corak penentuan kuasa, pengerahan tenaga dari segi amalan adalah tersebar di kalangan pembesar. Ini karena wujudnya masalah dari segi pembahagian tugas yang tidak begitu sistematik dan juga birokrasi yang tidak kukuh. Sebagai contohnya, di Thailand, Kalahom bertanggung jawab dalam menguruskan hal-hal tentera, manakala Mahathir bertanggung jawab dalam menguruskan hal-hal awam. Namun, mereka lebih dikenali sebagai ketua wilayah untuk bahagian utara dan bahagian selatan masing-masing, walaupun ianya telah mengikut pembahagian tugas. Birokrasi yang tidak kukuh dan pembahagian tugas yang tidak sistematik telah menyebabkan putera-putera raja dan para pembesar sering bertelaga dalam hubungan antara wilayah dan pusat. Sebagai contohnya, putera-putera raja atau pembesar akan menggunakan asas kekuatan mereka di wilayah untuk mencabar kuasa pusat. Kedudukan raja sebagai raja yang berdaulat juga dikekalkan, di mana rakyat akan membayar cukai, melindungi raja dari peperangan, dan tidak mendurhaka kepada raja. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Syafiq bin Aurali, pemandu agama 1974. Adalah saya pada ini kemudian mandala. Yang pertama, gantung kepada pertanian dan kuil untuk meneruskan hidup. Masyarakat pada ketika itu telah mengamalkan ekonomi berasaskan pertanian dan kuil bagi menjana sumber pendapatan harian mereka. Apa yang boleh dimaksudkan ialah masyarakat Mandala menggunakan penanaman tradisional yang telah wujud pada sebelumnya. Selain itu kedua, pusat ekonomi ditabir untuk menyimpan ekonomi dan modal. Pusat ekonomi ini dibina bagi penjanaan dan penyimpanan ekonomi yang telah dilakukan tahun demi tahun bagi mengauk hasil keuntungan yang ingin dicapai target agar tercapai dengan berjaya dan cemerlang. Ketika pula menggunakan sistem rakyat menghormati raja dalam menstabilkan negara. Apa yang boleh difahamkan ialah sistem rakyat yang menghormati raja mampu mengekalkan kestabilan negara, seterusnya mampu juga mengekalkan ekonomi di mana melibatkan perhubungan antara masyarakat dalam kalangan rakyat itu sendiri. Itu sekali.
kekuasaan raja dapat dilihat daripada kesuburan dan keamanan dalam negara yang diperintah. Setelah keamanan tercapai, keadaan Mandala ketika berada dalam keadaan aman dan sentosa, di mana dapat juga lantas seiring meningkatkan keadaan ekonomi pada ketika itu. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Konsep Mandala turut dipraktikan dalam aspek politik. Yang kita tahu, konsep Mandala mempunyai 3 bulatan sepusat yang mewakili wilayah-wilayah yang menerima darjah penguasaan yang berlainan daripada raja. Sebagai contoh, sistem Mandala dalam politik merupakan sistem kerajaan yang kekuasaannya tidak berpusat. Hal ini bermakna wilayah-wilayah yang menerima darjah penguasaan berlainan daripada raja tersebut mempunyai wilayah kawasan autonomi mereka sendiri untuk memerintah. Walau bagaimanapun, setiap wilayahnya ada kena bagi ufti kepada pusat pemerintahan atau mengikut sistem kahwinan keluarga yang memiliki perwakilan di pusat pentadbiran. Ufti adalah hadiah yang diberikan atau hadiah atau harta yang diberikan kepada pihak tersebut kepada satu pihak yang lain. Okey, yang hal ini sangat berkait rapat dengan hubungan yang digelar sebagai hubungan patron klien. Apa itu patron klien? Patron klien dimaksudkan sebagai hubungan yang bergantung antara satu sama lain. Hal ini kerana kedua-dua belah pihak mempunyai kelebihan yang dapat ditukarkan antara satu sama lain untuk menjaga kepentingan masing-masing. Sebagai contoh, patron yang sebagai orang yang mempunyai sumber daya yang cukup besar memberikan perlindungan, bantuan kewangan kepada klien, manakala klien memiliki kesetiaan dan sokongan serta hasil makanan yang disediakan oleh klien akan dibekalkan kepada patron. Sebagai contoh, perkara ini dilakukan oleh kerajaan Majapahit ketika pemerintahan Perdana Menteri Gajah Mada yang bersumpah tidak akan merasa palapa itu buah atau rempah sehingga dia dapat menyatukan wilayah luar. Sumpah Gajah Mada ini berdasarkan falsafah Mandala yang bahawa memerlukan pengiktirafan kekosongan. Hal ini juga kemampuan Gajah Mada untuk memanfaatkan kuasa kosmik melalui tingkah laku luhur mencipta penaklukan luhur. Model kekuasaan kerajaan pusat tidak mengambil kira batas geografi tetapi kesetiaan kerajaan kecil atau wilayah kepada kerajaan pusat. Sekian, terima kasih.